Assalamualaikum, selamat sejahtera. Terima kasih lagi bersama dengan Cikgu Aisyah Channel. Dan kali ini dan pagi ini Cikgu nak pergi pantai dan nak buat video untuk pelajar semua untuk tajuk matematik tingkatan 1. Jom ikut. Luar tengah setup belakang tu. Oh, view Cikgu canggih kan? Okey, kita jumpa dalam video. Nantikan video set Cikgu. Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam bab 11, set part 1. Dan tajuk set ini banyak digunakan daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Tetapi asasnya diperkenalkan pada tingkatan 1. Tidak pernah kamu belajar set ini dalam tajuk UPSR dulu. Jadi dia sesuatu yang barulah. Dan tanya set ni kamu sebenarnya trik dia tak banyak bekal kalkulator tak banyak. Tetapi triknya kamu kena kenal nombor ganjil, nombor genap, nombor perdana, faktor perdana dan sebagainya tu. Yang ciri-ciri. Contohnya ciri huruf vokal, lepas tu warna jalur gemilang, contohnya begitulah. Tak apa, kalau kamu buat banyak-banyak soalan, insyaAllah kamu akan fahamlah apa yang cuba saya sampaikan ni. Jom kita tengok tentang set ni. Set ni sebenarnya diwakilkan dengan tata tanda setnya. Dia ditulis. Set A, set B, set C ni ialah set yang diwakilkan unsur di dalamnya. Ni kita dalam kurungan ni kita panggil unsur. Dan unsur itu ditulis dalam bentuk. Contohnya dalam set A, unsurnya 2, 4, 6, 8, 10. Ada koma. Dan dia juga ada pembuka dan penutup yang mana dia bukan C. Dia macam lekuk sikit macam ni shape dia. Ya, dia bukan macam yang macam ni. Dia ada shape macam ni. Itu cara kita guna untuk tajuk set lah. Ditulis unsur dalam ruang pembuka dan penutup yang bentuknya begini. Bukannya macam ni. Ya. Dan contohnya set A 2, 4, 6, 8, 10. Set B kita ada merah, kuning, hijau. Dia ada unsur-unsurnya lah. Yang set A ni nampaknya genap ni. Yang B ni mewakili unsur warna. Yang set C ni tak ada unsur di dalamnya. Maka kita kenali sebagai set kosong. Dia tak ada unsur. Dan simbolnya selalunya kita buat dalam bentuk bulat dan kita slash. Maksudnya set itu adalah set yang kosong. Ya? Faham ke tu? Ini je cara nak tulis set. Ya? Dalamnya unsur, tulis dalam kurungan dan dia ada koma selepas setiap satu unsur tu. Set A mewakili ni, B mewakili ni, C tak ada unsur, maksudnya set kosong. Seterusnya adalah cara untuk huraikan set itu. Contohnya kat sini situasi yang diberi adalah huruf dalam perkataan matematik. Jadi bagaimana kita nak huraikan dalam bentuk perihal set? Kita tulis A ialah set huruf dalam perkataan matematik. Ya, ini kaedah menulis perihal set. Jadi A boleh jadi A, boleh jadi B, boleh C, ikutlah. Jadi dalam kes ni saya letak A. Disebabkan A jadi penyenaraian punya kaedah untuk menghuraikan unsur set. Bagi isu contoh yang ni, A saya ambil yang ni. Sebab saya pakai A, saya tulis dah sini A. Kalau sini saya pakai B, tulis dah sini B. So ini A sama juga dalam kurungan mateik. Kenapa tak tulis matematik cikgu? Sebab M tu tulis sekali sahaja. A tu tulis sekali sahaja. T pun tulis sekali sahaja. T saya ada satu je bahagian. Tarik sikit ni, confuse lah pelajar. T ada sekali sahaja. Yang E pun tulis sekali, I sekali, K sekali. Maksudnya kalau huruf tu ada 3, tulis sekali sahaja. Ya, ada 2 tulis sekali, ada 3 tulis sekali sahaja. Mau huruf, mau nombor. Sama je. Kena tulis sekali sahaja. Kita senaraikan. Ini kaedah nak tulis perihal set macam ni. Kaedah nak senaraikan dia begini. Dan tata tanda pembina set. Kalau dalam tajuk set, pelajar akan selalu nampak tanda dia begini. Ada titik bertindih. Ada student tanya saya, cikgu, apa maksud titik bertindih? Dia sebenarnya nak menyatakan apakah unsur di dalam A ni. Ya, A adalah X. X ialah huruf dalam perkataan matematik. Ya, jadi
kamu tulis tu, ui, saya tertinggal satu kurungan. Yang ni kamu tulis kurungan dan kurungan. So yang ni dalam kurungan. Jom tengok contoh soalan. Tentukan sama ada pernyataan berikut benar atau palsu. Jadi jika P, ni saya bagi 3 tau. Kita hurai satu-satu, kita tengok sama-sama. Jika P sama juga dengan segi 4 sama yang mempunyai 3 perpenjuru, itu kita tutup, maka P adalah kosong. Ni tutup ni, pet, kosong. Ada P adalah kosong. Segi 4 sama perpenjuru ada berapa? Kalau pelajar tak tahu, pergi rujuk. Ni saya bagi tahu jawapan. Sebabnya pelajar memang kena tahu penjuru ada berapa, bucu ada berapa. Mesti kena tahu. Orang kata general knowledge kena tahu dalam matematik tu. So segi 4 sama, dia mempunyai 2 perpenjuru. Maka pernyataan dalam kurungan ni dah salah. Bila salah, maka P adalah unsurnya kosong. Kosong. So betul ke tidak pernyataan ini? Benar. Kerana dia mengabarkan benda yang tidak betul dalam kurungan ni. Dan dekat sini dia cakap benda yang dia khabar dekat dalam kurungan ni tidak benar. Maka yang P sama dengan unsur dia kosong adalah benda yang benar. Jom kita tengok lagi contoh pernyataan dalam set. Jika Q, kubus mempunyai 6 muka yang sama saiz, maka Q adalah kosong. Maka adakah kubus mempunyai 6 muka yang sama saiz? Kubus tu macam mana? Alah, dacang dadu tu lah. Itulah kubus. Yang mana setiap sisi bersaiz sama. Adakah dia mempunyai 6 muka? 1 tapak bawah, 1, 2, 3, 6. Okey. Bawah ada 1. Bawah 1. 1, 2. Belakang sana. Ya, betul. Dia ada 6 muka. Tak percaya pergi ambil dadu tu. Kira permukaan dia ada berapa. Dia ada 6 muka. Maka dia kata Q unsur dia kosong. Apa pula unsur kosong? Unsur dia adalah. Sebabnya pernyataan dalam kurungan ini benar. Maka yang ini adalah palsu. Sebab dalam kurungan ni pernyataan dia benar. Tapi dia kata unsur Q ini kosong. Maka tak betul lah. Dia ada unsur lah. Unsurnya 6 muka yang sama saiz. Jadi pernyataan ini keseluruhan adalah palsu. Seterusnya, jika R, nombor genap yang boleh dibahagikan tepat dengan 3, maka R adalah unsurnya kosong. Yang ni pun masuk unsurnya kosong. Macam ni maksudnya pun unsurnya kosong. Jadi betul ke tidak ni? Betul ke tidak ni? Jadi nombor genap ni nombor apa? Kena check balik. Nombor 1, 2, 1 kan nombor genap. 1 nombor ganjil. Nombor genap sifir 2. 2, 4, 6, 8, 10 dan dot sampai habis sudah. Ya. Jadi semua ni yang sifir 2 boleh ke bahagi tepat dengan 3? Tak boleh. Dia hanya boleh dibahagi tepat dengan sifir 2. Jadi pernyataan ini salah. Adakah unsur R itu kosong? Ya, kosong kerana pernyataan ini salah. Maka keseluruhannya adalah benar pernyataan ini. Yahoo! Selesai. Inilah salah satu contoh lah. Contoh tajuk set. Dia maknanya kamu kena kenal nombor genap. Tak apa. Kubus tu bentuk dia apa? Perdana macam mana? Perpenjuru macam mana? Bucu macam mana? Maknanya general knowledge ke atas tajuk-tajuk maths tu mesti kena ada lah untuk jawab tajuk set. Dia kurang maths. Tetapi lebih kepada pengetahuan memahami general knowledge, pengetahuan am dalam matematik tu. Jenis-jenis nombor dan sebagainya. Jom tengok contoh yang seterusnya. Cikgu ada 2 contoh. Okey. Kat sini, cikgu nak perkenalkan sikit simbol. Dalam part 2 pun cikgu sentuh juga. Dalam part 1 ni pun cikgu nak sentuh juga. Simbol ni. Dia macam C macam ni. Okay. Ini kita panggil dia subset tau. Ataupun nama lain kita panggil sebahagian. Okay. Kalau tanda macam ni, maksudnya bukan subset. Maksudnya bukan sebahagian. Contohnya kat sini, kita bagi A, dia punya
unsur adalah 1, 2, 3. B unsurnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adakah A ini sebahagian daripada B? Okay, kita cek. 1 ada. Okay, 2 ada. Okay, 3 ada. Okay, maknanya A ni adalah sebahagian pada B. A subset kepada B. Okay. Tak faham Tak apa. Kita tengok pula contoh yang kedua. Dia sebahagian. Bahasa kita panggil sebahagian. Bahasa set kita panggil subset. Ya. Yang contoh yang seterusnya C. Unsurnya adalah 5, 10. D unsurnya 1, 3, 5, 7, 9. C okey 5 ada. Okey 10 ada tak dalam senarai D ni? Tak ada. Habis tu macam mana? Okey dia bukanlah subset. Sebabnya 10 tak ada. Dia tak boleh salah satu je, dia kena dua-dua. Ya. Jadi 10 tak ada, maka set C bukan subset terhadap set D. Faham tak? Inilah cara untuk kita guna simbol subset. Saya sentuh lagi pasal subset ni dalam part 2. Nanti fahamkan ni dan baru tengok part 2 untuk tajuk set. Okey, itu saja untuk bahagian 1 set tingkatan 1. Jangan lupa ni bahagian part 1. Tunggu saya dalam part 2. Like, share, subscribe dan komen video cikgu. Kalau ada apa-apa, ada masa yang terluang, cikgu akan respon lah komen korang. Okay, kita share knowledge, spread the knowledge. Jangan lupa jumpa dalam video yang seterusnya. Okay, bye-bye.